Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sana. Okey. Nampak tak? Nampak Okey, hari tu kita dah bincang 6 soalan tu, betul? So kita akan teruskan bincangkan yang hari ini punya. Okey, kita bincang yang ini untuk teruskan. Jadi kita akan tengok. Okey, jap So kita tengok, saya akan terangkan, then awak akan tengok kita, then awak tak faham awak tanyalah Okey, dia kata kat sini lah dalam belajar di bawah PRS, okey. PRS iaitu segitiga yang berada di sebelah kiri. Kemudian QST. QST yang berada di sebelah kanan dia ialah ialah segitiga bersudut tegak. RST yang bawah adalah garis lurus. Soalan kata diberi sin X 12/3. Sin adalah opposite ataupun setentang. Setentang ataupun setentang per hypotenuse. Jadi kat sini awak dapat sin X setentangnya 12. Dia 13 jadi 26. 13 jadi 26. Maksudnya kita darab 2. Bermakna, faham tak? Ni dia 13, dia bagi sin 12 per 13. 13 ni hypotenuse. Tapi hypotenuse kita ialah 26. Maksudnya kita kena darab 2. Jadi bermaksud PS kita adalah 24. Macam tu. Okey, jadi sin X sama dengan, you dapatlah jawapannya kat situ 12/13. Okey. Kemudian dia kata PQ, okey, sama dengan QS. Hitung panjang dalam sentimeter bagi ST. Dia tanya S pergi ke T. Okey. Jadi kalau awak tengok bila dia kata PQ dengan QS sama panjang, ini bererti kita akan buat, ni kita padam dulu. Saya buat dia, kalau dia 24, dia kata PQ sama dengan QS. Bermakna PQ berapa panjangnya? Berapa? Tolong respon. Ya, 12. Sini 12, maka sini pun 12 sebab dia sama panjang. Okey, sekarang soalan tanya S pergi ke T. S pergi ke T, kita guna segitiga Q, S, T. Dekat sini dia kata 24. Kalau kat situ 24, jadi kita akan tengok. Okey, formula yang kita ada ialah, kat sini yang kita ada opposite dia, setentang dia. Setentang kita 12. Soalan tanya S pergi ke T. S pergi ke T ni dia punya apa? Sebelahan ke hypotenuse dia? Sebelahan. Ya, dia punya sebelahan. Jadi kat bawah ni dia punya sebelahan, maka kita akan dapat yang bawah ni sebelahan. Jadi kita akan kira, kita gunakan opposite dengan adjunction ataupun setentang dengan sebelahan. Dia adalah formula opposite adjunction adalah tangent. So tangent adalah tangent 24 sama dengan 12 per ST. Macam mana nak cari ST? Maka kita buat ST sama dengan 12 bahagi tangent 24. Faham tak? So kita akan ambil dekat situ. Mana saya punya? Nampak tak? Saya tak boleh keluarkan kalkulator saya rasa ni. Sebab, ada. Dia dah jadi, muka dia dah berbeza tau. Saya pun nanti harap-harap saya nak kena cari betul-betul ni. Okey, jadi kita tengok. Kita tengok dekat sini, soalan nak S pergi ke T. S pergi T, so kita akan kata ST ialah 12 bagi tangent 24. 12 kita bahagikan dengan tangent 24. Tangent 24. Tu dia. Okey, sama dengan. Kita dapat jawapannya di situ. Sekejap ada orang masuk. Umi. Okey. Okey. Jadi tengok lagi sekali, okey. Tangent 24. Okey, kat sini tadi 24 bagi 2 12. Okey. Lepas tu dia kata hitung dalam sentimeter panjang ST. ST kamu nak sebelahan. Okey, opposite per adjunction, toa ataupun setentang per sebelahan, tangent. Okey kan, formula adalah, so saya gunakan ni, so
pecah toa, opposite over adjection. Jadi opposite kita 12, adjection kita adalah ST, kita tak tahu. Jadi kita nak cari panjang ST, ST adalah 12 bagi tangent 24. So kita tekanlah kalkulator. Okey, awak tengok dekat sini, saya boleh buat contohnya tangent 24. Okey, sama dengan dapat tangent 24, itu jawapannya. Tapi dia 12. 12 bahagi dengan tangent 24 bagi answer kita tadi. Okey, you dapat 26.95. Jadi, oleh kerana 26.95, jadi dia sangat hampir kepada 27. Maka kita ambil jawapan 27. Faham? Boleh? Boleh. Okey. Kalau awak okey, saya teruskan je tau. Okey, tengok ni soalan 8. Soalan 8 dia kata graf manakah yang mewakili sebahagian daripada y sama dengan cos. Okey, jadi kalau awak tak pasti, awak tengok tahu bila soalan lakaran ni, awak tekan kalkulator je. Dia kata y cos x. Awak tekan cos kosong. Kos kosong kat mana? Kos kosong dekat 1. Bermakna jawapan A salah. Sebab dia punya kosong dekat kosong. Kita boleh dengan cara itu. Kita tekan kalkulator. Okay, lepas tu kita tengok. Kos kosong kita ialah 1. Nampak tak? Ini kosong, ini 1. So kita kata berkemungkinan. Berkemungkinan jawapan kita B. Kita tengok balik. C. Kos kosong dia dekat kosong. Ini soalan jawapan D. Kos kosong dia bagi negatif 1. So, ini salah. Semua salah. Maka jawapannya B. Sebab hanya B saja yang pintasan paksi Y-nya ialah 1. Tapi kalau sini dia letak 90 darjah, jadi ni tak boleh lah. Sebab dia 90 darjah. Kita nak kena tengok bawah tu kosong. Ni kosong kat mana, kosong kat mana, kosong kat mana. So, ini kosong dekat kosong X, kosong Y. Ini kosong X, 1Y. Ini kosong X, kosong Y. Ini kosong X negatif 1Y. So, jawapan kita ialah B. Faham? Boleh? Boleh. Jadi, itu adalah cara nak menembak. Jangan main tembak je. Okey, tengok soalan nombor 9. Nombor 9 pun sama. Boleh tembak dengan cara semak. Okey, tengok. Okey, boleh tak? Boleh. Okey. Okey, kalau boleh kita teruskan. Jadi dekat sini, you tengok sin X. Tekan kalkulator. Sin kosong. Sin kosong, kosong. So, yang lain semua salah. So, jawapannya B. Faham? Jadi, kalau dia dah lakar macam ni dalam kertas 1, okay, caranya nak tahu jawapan, awak tekan kalkulator mencari nilai, contohnya tekan sin kosong. Dapat kosong kan? Tapi kat sini sin kosongnya 1. Bukanlah. Yang ini sin kosongnya negatif 1. Bukanlah. Kalau ini sin kosongnya 1. Bukanlah. Bermakna semua ini bukan graf sin kosong. So, sin X. So, jawapannya ialah B. Faham? Boleh? Boleh saya teruskan? Boleh go. Okay. Then soalan 10 dia tanya tangent. Dia kata tangent X. Tangent X. Ini yang A ni dah terang-terang salah. Sebab tangent X. Tangent mesti daripada mula kosong. So ini bukan. Yang ini dia buat dari sini. Sepatutnya daripada kosong pergi ke atas. So dia bukan. Yang ini kenapa bukan? Sebab ini adalah tangent negatif. Dia nak tangent positif. So jawapan kita ialah C. Boleh? Boleh? Faham Faham. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan? Kalau ada soalan kat tangan? Tak ada. Tadi. Okey, hitung amplitude dan tempo. Y sama dengan 2 sin 3x. Tempo. Jadi tempo dia, kamu tengok. Dia nak 3 daripada, maksudnya pada 360 darjah. B kita 3. Maksudnya kita akan buat berapa putaran? Bila dia B-nya 3, maksudnya kita akan buat 2 putaran. 1,
2, 3. Ini 3 putaran, 360. So, 360 bermakna dekat sini awak tengok ini 360. So, kita tahu kita punya ini adalah 180. Okey, so sini 60, yang sini adalah 120. Dia tanya satu tempoh. Satu tempoh tu iaitu yang membentuk satu tu. Bila dia membentuk macam tu, itu dikatakan satu tempoh. Jadi kita tengok kita ada berapa ni? Kita ada 3 putaran kan? Kita ada 3 putaran. 1, 2, 3. 3 putaran untuk 360. Dia tanya satu putaran dekat mana? Jadi satu putaran berada di 120. Iaitu kita ambil 360, kita bagi yang 3 putaran. So, awak dapat 2 tempoh. 360. Okey. Ini 360. Satu putaran kita berada di mana? Iaitu di 120. Awak ada 3 putaran. So, bahagi 3 dapatlah 120. Itulah dikatakan satu tempoh. Amplitude, cara nak cari amplitude dia, awak kena tengok sini. Dia kata dia amplitude-nya, you tengok sama dengan 2. Kenapa 2? Sebab kat sini maksimumnya ialah 2. A kamu adalah 2. Macam tu. Boleh? Boleh? Okay, next. Boleh. Okay. Okay, kita tengok soalan nombor 1 seterusnya kat sini. Okay, dia kata dalam rajah di bawah, titik N terletak di atas satu bulatan berpusat O. Okay, dekat berpusat O. Kemudian dia kata, hitung nilai bagi, okay, dia nak nilai apa? Bagi sin X. Nilai sin X. Jadi, apa yang perlu kamu buat dekat sini? Dia nak sin X. Okay, itu X, sin. Sin, kita kalau awak tengok, sin is so opposite, sin is so opposite over hypotenuse. Okay, sin adalah so iaitu opposite over hypotenuse. Opposite iaitu setentang. Kelas sebelum ni saya dah bagi tahu dah. 0.6671 maksudnya dia adalah saiz yang ini. 0.7540 adalah yang ini. 0.7450. Jadi bila dia kata sin is so, sin X, okay, 0.7450 bahagi, okay, sebab dia kata dia adalah bulatan unit. Bila dia bulatan unit bermaksud dia punya jejari adalah 1. Jadi sin X kat sini adalah 0.7450 per 1 ataupun 0.7450. Faham? Boleh? Boleh. Cari cos X. Apa cos X? Apa cos X? Cepat. Apa cos X? Dapat? Apa cos X? 6671. Okey, orang lain dapat? Boleh? Okey, kodidok. Okey. Orang, ya Allah. Semua okey. Cos adalah cah, ejection over hypotenuse. So, you dapat, betul. 0.6671 per 1 dapatlah 0.6671. Okey, itu cos. Tangent X. Tangent X. 1.12. Tangent is tua, opposite over adjacent. So, opposite kamu adalah 0.7450 bahagi. Okey, kita bahagikan dengan 0.6671. 0.6671. Dapatlah jawapan. Okey, inilah dia punya jawapan. Okey, boleh? Okey. Boleh ya? Nombor 2 dah buat belum? Nombor 2 dah buat? Boleh. Okey. Allah, sakit.
Okey, cuba dulu kejap. Okey, boleh tak? Aku tak faham sikit ni. Okey, tak faham Tak faham. Okey, saya terang. Saya nak tunggu. Saya nak awak cuba buat dulu. Kan, kalau awak boleh awak cuba buat, sekurang-kurangnya awak ada idea macam tu, kan? Okey. Sekejap, Dia tidur. Okey, diberi, dia kata. Okey, diberi. Sekejap, Okey, dia kata diberi bahawa tangen 0.7. Sorry, saya tiba-tiba dia macam dada saya geduk. Okey, 0.726 Dia kata sudutnya antara 0 hingga 360 darjah. Dia suruh kita kira nilai-nilai theta. Okey, nilai-nilai theta. Tangen theta. Mula-mula kita tengok tangen theta positif. So, kalau tangen dia positif, dia sudut kat mana? Akan berada di kuadran yang mana? Yang ketiga. Ketiga dengan? Ketiga dengan? Yang ketiga. Tak, ketiga dengan apa, Lip? Pertama. Ya, pertama dengan ketiga. Jadi dia bagi sudut nilai sudut tangen. Kita kena cari sudutnya. Awak tekan kalkulator, shift tangen. Ingat tahu, mula-mula korang tengok ini positif ke negatif nak tentukan kuadran mana. Lepas tu tekan shift tangen. Shift tangen 0.7265. 0.7265. Tekan sama dengan. Awak dapat jawapannya 35.99 kan? Ataupun kita boleh ambil 36 lah. Kan darjah 35.99 sebab dia 998. So saya letak sini 36 darjah. Sini pun 36 darjah. Dan soalan kata nilai-nilai theta. Theta tu di mana? Theta tu akan bermula dari sini. Okey, ini dari sini sampai sini awak punya theta. Satu lagi sampai ke sini. Jadi bermakna nilai sudut kita ada 2. Okey. Apa nilai sudut? Jadi apa sudut kita? Saya dah tunjuk tu. Apa sudut dia? Jadi apa jawapannya? Apa jawapan dia? Cepat. Cepat, apa dia? Tu kuadran pertama tu dapat 54. Kenapa 54? Kamu dapat 36 darjah kan? Kenapa buat 54? 36 lah. Faham tak? Macam mana Alik dapat 54? Alik pergi buat 90 tolak 36 Alik, orang lain mana ni? Tak payah. Kalau kuadran pertama, jawapannya terus dia ambil. Jadi jawapannya adalah 36 darjah.
Post. Okey, so 36 darjah. Satu lagi? 216. Ya, faham tak Alif? Jangan berkait dengan 90. Sudut dia mesti dikira daripada sini pergi sini, satu lagi sampai sini. Jadi jawapannya 36 darjah dengan 180 tambah 36, 216 darjah. Faham? Orang lain ni okey tak? Tak apa, hari ni kita last tajuk ni. Saya harap lepas ni korang aktif. Bila bagi tajuk, ya mungkin tajuk ni awak ni sikit ke kan? Okey, cuba tengok yang ini. Cuba baca dulu, agak-agak okey ke tidak? Tak okey, baru saya terang. Okey, cuba baca nombor 3. Okey. Okey, dapat tak? Tak dapat bagi tahu. Korang ni bertuah betul lah. Mencuba ataupun tak mencuba? Cikgu, kita kena cari Q tu dulu kan? Okey, sekarang dia katakan darjah PRS, dia bagi kamu dah PRS baris lurus. Dan dia kata then T tu adalah titik tengah. Jadi kita tahu nanti dia tengah-tengah macam tadi. Dia kata hitung nilai cos Y. Cos Y kita tak boleh cari kat situ, kita cari yang dalam. Kan sudut kita tak cari besar, kita cari yang dalam. Cari dalam maksudnya kita kena tahu panjang R pergi T. Jadi awak dah tahu sini 10, awak dah tahu sini 26 kan? Boleh cari tak panjang RQ? Boleh? Boleh. Berapa dapat panjang RQ? Dapat 24. 24. Dia kata T titik tengah. Bermakna RT berapa? 12. Ya, sini 12. Kalau sini 12, boleh tak cari sudut kat sini? Boleh? Boleh. Guna formula apa? Bila cos. Cos, Alif. Pakai tangent. Tangent. Tangent kat dalam ni saya letak theta contohnya. So, tangent theta sama dengan berapa? Berapa? Tangentnya berapa tu? Nilainya tangent? 5/12. 5/12. Tekan kalkulator, shift tangent. Dapatlah sudut kat dalam tu. Kita nak Y 180 tolak theta. Okey, kira berapa dapat?
156. Okey. 156 sebab dia ambil Y yang di luar kan? Okey boleh? So itu jawapan dia. Tapi soalan tanya kat sini, hitung nilai cos Y. Dia bukan tanya sudut. Jadi kalau awak tengok dekat sini, kan dia yang awak dapat sini cos. Apa formula cos? Cos dia nak cos. Tadi saya baru cari kat sini. Okey, dia nak cos Y. Cos Y. Dia bukan sudut Y. Sorry, saya tersilap. Dia nak cos Y. Bila cos Y, cos Y ambil dalam, cos adalah cah adjacent over hypotenuse. 12 per, sini 12, sini 5 bermakna sini 13. So 12 per 13. Okey, jadi awak tengok 12 per 13 tapi Y ni berada di kuadran yang kedua kan? Sebab dia pergi ke sebelah sini. Bila kuadran kedua, cos akan bernilai negatif. Okey, kenapa dia positif ni? Okey, negatif. Nampak? Cos negatif. Faham tak? Kita bukan nak cari sudut dia. Tadi saya buat cari sudut. Kalau dia kata cari theta, tadi saya cari theta, betul lah cari sudut. Tapi kali ni dia bukan cari theta dia. Dia nak cos theta. Cos theta maksudnya nilai sini. Kalau dia nak theta, yes, kamu kena tekan calculator shift cos macam tu. Faham? Faham? Okey. Okey, next. Terus okey, salin dulu. Kalau dah okey, baru saya gerak. Okey. Boleh Okey, try tengok nombor 7. Nombor 7, nombor 4. Last soalan, nombor 4. Boleh tak? Boleh tak? Cuba. Mencuba ke tidak? Boleh gerak? Tak faham. Tak faham. Okey, tak apa. faham. Rajah di bawah menunjukkan graf Y sama dengan sin X. Kalau dia graf sin X yang ini. Cos X yang, okey tengok. Sin X yang saya warnakan merah. Merah ni sin X. Yang hitam tu cos. Soalan kata nyatakan nilai X apabila sin X sama dengan 1. Dia nak nilai X. Sin X 1. Jadi awak tengok. Dekat 1 ni mana sin? Sin yang warna merah. 1 dekat mana? 1 dekat 90. Jadi sin X, X-nya adalah 90. Ni dia dapat 90 darjah. Cos X negatif 1. Cos yang hitam. Negatif 1. Negatif 1 kat bawah ni. Kat mana cos negatif 1? Dia berada di 180. Faham? Faham? Faham. Dia tanya sin X sama dengan cos X. Dekat mana? Nampak tak? Sin X dengan cos X bersilang dekat mana? Sudutnya. Awak tengok sin X dengan cos X dia bersilang sudutnya. You tengok. Dekat sini dia bersilang. Maksudnya sama. Jadi situ tengah-tengah. Lagi mana? Lagi di sini. Di sini tu tengah-tengah. Cuba awak tengah-tengahnya ialah 45 darjah kan? Cuba tekan kalkulator sin 45. Berapa? Sama tak awak tekan kalkulator cos 45? Sama tak? Sama. Sama. Ni satu lagi dekat sini. Iaitu antara 180 dengan 270. Jadi 180 pergi sini 90 tambah dengan 45 iaitu 225. Tekan kalkulator. Sin 225 sama tak dengan cos 225? Dapat jawapan sama kan? Okey? Okey? Betul? Boleh?
Boleh kau. Okey, so itulah menunjukkan sudut-sudut yang memberi nilai yang sama untuk sin dengan cos. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini ada lagi. Okey, untuk bahagian ni ada lagi untuk kertas soalan SPM bahagian B kan. Jadi ini soalan-soalan dia. Okey, jadi tak apa. Ini dalam modul kan, soalan dalam modul. So tak banyak ni, ada 2 je soalan ni, nombor 5 dengan nombor 6. Jadi ini macam yang tadi. Saya nak awak cuba dulu buat. Okay. Kalau tak boleh, next class sebelum kita mula kelas tu kita bincang sekejap. Then next class kita akan masuk topik yang baru. Faham? Kalau saya ada lagi dalam berapa minit ni? 10 minit. Ada lagi 10 minit nak 1.5. Awak nak saya terangkan ini ataupun awak nak mencuba sendiri? Terangkan je. Okey, saya terangkan. Okey, tengok Kita dalam rajah di bawah PRS. PRS, okey, iaitu segitiga sebelah kanan. Dan QRT yang sebelah kiri adalah 2 segitiga bersudut tegak. Diberi sin RPS. RPS, sin isoh. Sin isoh. RPS, sin isoh. So is opposite of a hypotenuse. Jadi kalau awak tengok dekat sini, okey, sin isoh, you tengok sini dia kata sin soh opposite. Sini 3, sini 5. Tapi 5 tu jadi 15. Kalau 5 jadi 15, 3 akan jadi berapa panjang RS tu? 9. Ya, sini jadi 9. Okey. Dia kata hitung panjang dalam RS. Dapatlah jawapan. RS ialah 9. Kamu guna apa? Iaitu you buat macam ni. You gunakan ni 3/5. You akan buat 3/5 sama dengan RS per 15. Jadi ini awak darat 3, ini awak darat 3. Ataupun awak selesaikanlah RS ialah 15 darat 3, 45 bahagi 5 dapat 9 pun boleh. Faham? Boleh? Boleh kau. Okey, hitung nilai sudut. Apa? Cos. RPS. RPS maksudnya sudut kat sini. Dia tanya cos. Cos adalah yang depan. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia bagi kamu, okay, you dah tahu dah sini, ini 5, ini 15, ini 9. Boleh tahu tak panjang P pergi R? Boleh? Boleh kau. Okey, guys, kita akan buat 15 kuasa 2 tolak dengan 9 kuasa 2. Kita dapat 144. So, sini panjang P pergi RS ialah 12. 12 atas dah 7 bermakna kat bawah ni ialah 5. Faham? Faham. Okey, sini 5, sini 12. Isi dulu siap-siap. Sini 13. Dah semua nilai kita ada. Soalan tanya cos sudut RPS. RPS. Cos is cah adjacent over hypotenuse. 7 tambah 5, 12/15. Jadi dia tanya sudut RPS. Jadi dia nak cos. Dia bukan sudut. Kalau dia nak sudut RPS, kamu kena tekan calculator shift cos. Tapi dia nak cos RPS. Cos is cah adjacent over hypotenuse. So awak akan ambil sini 12/15. Nampak? Dia bagi jawapan dalam bentuk itu 12/15. Dan awak kecilkanlah 12/15 kecilkan dapat 4/5. Ingat kalau soalan tanya sudut RPS, awak tekan calculator shift cos 12/15. Dapat jawapan. Tapi sebab dia nak cos. Okey, saya dah terangkan ini. Saya rasa awak boleh buat untuk P yang ini dan ini. Okey, untuk soalan nombor 6, kita bincang next class. Boleh? So, dah azan, kita stop kat sini. Boleh? Boleh. Boleh. Okey, dah semua nilai ni dah ada. Awak boleh buat insyaAllah. Okey, saya stop kat sini. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey? Okey, bye. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama.